Dia adalah vampire yang paling kuat, paling berkuasa dalam sejarah dan merupakan ketua segala vampire. Dia telah hidup selama beratus-ratus tahun dan memiliki kebolehan untuk terus hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah Dracula. Dan perkara yang paling penting tentang Dracula ini adalah dia adalah watak fiksyen. Dia tak wujud. Mana ada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang mati. Apalah. Ya ke? Sebenarnya yang sangat-sangat menariknya pasal Dracula ini adalah ia diinspirasikan daripada kisah benar dalam sejarah. Yang part ada kuasa magic yang boleh teleport hidup selama-lamanya tu taklah. Tapi bahagian kekejaman yang sangat brutal dan sadis tu betul. Dan yang paling meletupkan otak adalah musuh kepada Dracula yang sebenarnya ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan kota Konstantinopel tu. Diorang bukan setakat hidup pada zaman yang sama. Diorang berjumpa dan diorang berperang sesama sendiri. Kami perlukan bantuan anda untuk membangunkan Astaka Fikir. Sumbang pada butiran yang dipamerkan atau tekan pautan yang disediakan. Okey. Kita mulakan kisah ni dengan kita menjawab satu persoalan. Kenapa nama dia Dracula? Sebenarnya nama ni dia datang daripada ayah dia, Vlad II Dracul. Dracul ni dia bermaksud naga dalam bahasa Romania sebab Vlad II ni dia adalah salah seorang ahli Order of the Dragon. Ia adalah satu gerakan untuk menentang musuh-musuh Kristian, terutama sekali Empire Uthmaniyah. Jadi anak kepada Vlad II ni iaitu Vlad III, dia dipanggil Dracula, iaitu anak kepada naga. Tapi Dracula ni dia bukan anak tunggal. Dia ada seorang lagi adik lelaki bernama Radu. Dracula ni dia lahir di Transylvania zaman sekarang. Tempat itu berada di dalam negara Romania. Okey. Wallachia dan Transylvania ni, tempat ini berada di tengah-tengah antara Eropah Kristian dan juga Empire Uthmaniyah Muslim. Jadi tempat ni memang jadi medan pertempuran berdarah antara kedua-dua kuasa besar ni. Pada tahun 1453, Konstantinopel akhirnya berjaya ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan ini menyebabkan keseluruhan Eropah Kristian waktu tu diorang macam nervous gila, gelabah. Diorang jadi kacau bilau dan takut ditawan oleh keseluruhan tentera Islam. Waktu tu Wallachia ni sendiri dia jadi tak stabil disebabkan peperangan dan disebabkan oleh percakaran dalaman antara pembesar-pembesar yang nak dapatkan kuasa. Ya, waktu tengah berperang pun pembesar-pembesar ni itulah kerja diorang, nak cari kuasa. Jadi Dracula yang merupakan pemimpin kepada Wallachia pada waktu tu, dia nak tunjuk, tempat ni aku yang punya. Jangan langsi sama wak. Peliknya. Jadi dia jemput ratusan 200 pembesar-pembesar dan musuh-musuh politik dia makan dalam satu jamuan. Dan lepas tu apa dia buat adalah dia tikam diorang semua ni beramai-ramai. Macam pernah tengok adegan ni kat mana dah. Waktu diorang semua tengah menggelitik berdarah terbaring kesakitan, Dracula arahkan untuk diorang semua ni disula beramai-ramai dengan batang kayu. Jadi sula ni apa benda? Kenalah terangkan ya dak, sebab adik-adik mungkin ada yang tak tahu. Kena ke terangkan? Takut YouTube dimonetize sekejap lagi. Tak apalah. Kena terangkan sebab sula ni adalah antara perkataan yang paling banyak diulang selepas ini. Jadi sula ni dia adalah satu cara seksa yang amat-amat kejam, di mana batang kayu ataupun batang besi yang panjang, dia kena panjang. Dia tak boleh macam pisau pendek tu. Dia bukan tikam macam tu. Batang kayu ataupun batang besi ni dia akan ditusuk dan dimasukkan biasanya daripada bahagian bawah badan, dan disebabkan dia panjang maka dia akan keluarlah. Biasanya keluar dekat bahagian dada, leher ataupun
mulut. Jadi orang yang kena sula ni dia jadi macam sate lah. Sate manusia. Memang tak makan lah aku sate seminggu ni. Dalam sesetengah kes, batang tu dia tak cukup tajam. Dia tumpul. Jadi dia tak rosakkan teruslah organ dalaman mangsa tu. Makanya mangsa tu dia akan lambat mati. Maka dia akan menderita dengan lebih lama. Tak cukup lepas tu, tiang tu kemudian akan dinaikkan. Jadi macam bendera, tapi yang berkibar bukan bendera tapi sate manusia. Yeay, zaman pertengahan. Dan bila Dracula ni tahu bahawa ada bandar yang menyokong musuhnya, dia arahkan supaya 30,000 orang bandar tersebut disula beramai-ramai, ditegakkan tiang tu semua. Maka bandar tu jadi penuh dengan sate-sate manusia. Dan dilaporkan bahawa dia ambil meja dan dia makan di tengah-tengah kerumunan tiang sate-sate manusia itu supaya dia dapat tengok sendiri penderitaan mangsa-mangsanya. Maka disebabkan hobi kegemaran si Dracula ini adalah menyula mangsanya, maka dia dapat gelaran baru, iaitu Tepes, si penyula. Bayangkan kalau antara ramai-ramai kawan-kawan korang ni ada yang nama botak, panjang, hingus, tiba ada seorang nama dia penyula. Memang korang akan lari jauh lah daripada Muhammad tu. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah hantar diplomat untuk berjumpa dengan Dracula ini untuk meminta bayaran ufti dan bayaran perlindungan lah. Diplomat tu diorang datang daripada Turki, jadi diorang pakailah turban. Dan Dracula ni suruh diorang buka turban tu. Tapi diplomat ni kata tak nak. Sebab turban ini adalah adat kami. Dia adalah uruf dalam agama kami. Jadi Dracula pun setuju. Betul-betul setuju. Maka apa yang dibuat adalah dia pergi paku turban tersebut pada kepala diplomat. Dah tak boleh tangga dah lepas ni. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengumpulkan 90,000 tentera untuk mengalahkan Dracula. Dan mereka pun bergerak beramai-ramai ke Wallachia. Ialah nak balas dendam dan akhirnya nak menurunkan pemimpin yang sangat-sangat kejam ini. Tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni lagi besar daripada tentera Wallachia Dracula. Tapi si Dracula ni dia ada taktik trademark, iaitu dia bunuh 23,000 tahanan bersama-sama dengan keluarga diorang dan dia sula semua orang tu beramai-ramai. Semualah perempuan, lelaki, anak-anak kecil semua kena sula beramai-ramai. Dan Dracula cucuk tiang-tiang manusia tersebut sebagai pameran di sepanjang perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih menuju ke Wallachia. Punyalah banyak tiang ni sampai kawasan tu jadi macam hutan. Bila Sultan Muhammad Al-Fatih sampai ke kawasan tersebut, keseluruhan tentera tu jadi terkesima. Diorang tengok ada bayi yang dicucuk bersama dengan ibunya dan siap ada gagak yang buat sarang di perut mangsa yang dah terburai. Oh ya, lupa nak buat disclaimer. Video ini kurang sesuai ditonton ketika makan. Oh, dah lambat Jadi melihat pemandangan yang macam neraka ni, Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya pun pulang kembali ke Konstantinopel. Oh, tadi kita ada cerita pasal adik lelaki kepada Dracula ni. Radu nama dia. Apa jadi dengan dia? Sejarah ni ada adik je. Sangat menarik. Kadang-kadang lebih menarik daripada drama-drama Disney. Kadang-kadang lebih menarik daripada cerita 1001 malam. Sewaktu Dracula si penyula ini menjadi antara pemimpin yang paling sadis, paling kejam, paling brutal dalam sejarah, adik lelakinya Radu masuk Islam. Radu kemudian menjadi salah seorang mujahidin yang menawan Konstantinopel. Masya Allah, bayangkan pahala yang dia dapat. Dan dia kemudian menjadi ketua kepada ketumbukan Janissary untuk melawan abangnya sendiri. Radu kemudian berkempen kepada pembesar-pembesar di Wallachia itu untuk menarik sokongan mereka daripada abangnya dan menggantikan dirinya sebagai pemimpin Wallachia. Dan dia
yakinkan tentera di pihak Dracula bahawa kalau engkau menyokong pihak kami, kami tak akan balas dendam kepada kamu. Korang semua tak akan dihukum. Dan paling-paling meyakinkan, Radu dia kemudian dia cerita kepada penduduk Wallachia waktu tu, dia kata bahawa kalau aku menjadi pemimpin, aku akan memerintah dengan adil dan lembut. Tak macam abang aku tu. Yang paling penting yang aku akan tekankan adalah keamanan. Dan apa saja kesalahan lampau kita lupakan kosong-kosong. Tak ada dendam sesama kita. Radu pergi ke bandar-bandar yang terseksa di bawah pemerintahan Dracula dan dia kata, korang lepas ni kalau korang menyokong aku menjadi pemerintah di Wallachia menggantikan abang aku benarkan kamu untuk berniaga tanpa batasan, tanpa sekatan-sekatan mengarut. Dan yang paling penting adalah aku jamin keselamatan keluarga korang. Jadi diorang semua ni lepas diorang berada di bawah pemerintahan Dracula dan diorang dengar bahawa ada adik dia yang sangat-sangat baik yang masuk Islam, yang janjikan keselamatan, keamanan. Korang rasa diorang akan buat apa? Diorang akan sokong Dracula ke diorang akan sokong adik dia? Jadi memang sangat-sangat tak susah langsung untuk kita bayangkan apa yang berlaku setelah itu adalah mereka beramai-ramai keluar daripada menyokong Dracula dan menukar diorang punya sokongan kepada adiknya Radu, seorang Muslim yang di bawah kekuasaan Osmaniyah. Jadi dah tak ada kuasa, dah tak ada tentera. Dracula kemudian tumpas. Dia dipenjarakan dan tak lama selepas itu dia dibunuh dengan hina. Jadi itulah dia sedikit sebanyak sejarah asal-usul sebenar Dracula. Memang tak terfikir banyak benda yang kita tak sangka yang kita baca sekarang ni rupa-rupanya berlaku di sejarah lampau. Jadi kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.